Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam kelas sejarah tahun 4 bersama Cikgu Ain. Okey, walaupun dalam keadaan PKP penuh macam ni, kita tak dapat nak bersekolah, tapi kita tetap juga teruskan pembelajaran kita walaupun secara online. Okey, baiklah, untuk mata pelajaran sejarah pada hari ini, tajuk yang akan kita belajar ialah zaman air batu. Okey, apa tu zaman air batu? Okey, baiklah, sebagai rujukan murid-murid sekalian untuk pelajaran kita pada hari ini, murid-murid boleh buka buku teks sejarah muka surat 60 dan 61. Okey, baiklah. Okey, kalau kita tengok pada muka surat 60, tajuk yang pertama, okey, kenali zaman air batu. Okay, jadi kita nak kenal dulu apakah maksud, apakah itu zaman air batu. Okey, kalau murid-murid rujuk buku teks, okey, ada penerangan di situ. Zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal. Okey, disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Suhu ni suhu bumi lah yang kita rasa ni panas ke sejuk ke kan. Okey, waktu tu bumi, bentuk muka bumi kita dilitupi oleh ais yang sangat tebal. Okey, disebabkan oleh suhu bumi ni rendah. Okey, suhu bumi rendah, sejuk, jadi ais tu mudah terbentuk dan dia tebal sangat ada di sekeliling bumi. Dan zaman ini berlaku dalam tempoh yang lama. Maknanya bukan sehari dua hari sahaja bumi kita ni dilitupi ais pada waktu itu, tapi ianya makan masa yang sangat lama. Okey, untuk murid lebih faham lagi, okey, jom kita sama-sama bayangkan macam mana rupanya, okey, macam mana rupa bentuk muka bumi ni yang dilitupi oleh ais yang sangat banyak. Okey, ni adalah contoh, okey, bumi, okey, bentuk sfera ni, bentuk sfera bumi yang dilitupi oleh ais yang sangat tebal. Kalau kita tengok, tak ada rupa bumi kan. Dia penuh dengan ais, maknanya dah macam bulan. Warna putih je dekat permukaan bumi ni. Okey, macam ni lah digambarkan bagaimana bumi itu pada waktu itu dilitupi oleh ais yang sangat banyak. Okey, orang kata sebahagian besar kan, ataupun memang dah keseluruhan bumi ni memang ais je, sejuk sangat. Baiklah, kita sambung lagi, kita rujuk buku teks, okey. Okey, dalam ni, cikgu pegang kertas je. Okey, ni gambar yang awak nampak ni. Okey, pada zaman air batu akhir, maknanya sebelum berakhirnya zaman air batu ni, pada yang last kali dia punya fasa, berlaku proses pengglasiran ataupun kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Suhu bumi ni makin lama makin panas, okey, makin panas, menyebabkan ais yang terbentuk, air batu yang tebal-tebal terbentuk tu cair. Okey, apabila ais tu cair, bila air batu cair dia jadi apa? Jadi air kan. Ais tu, okey, apabila dah cair, dia menjadi air, bertukar menjadi air, dan secara automatiknya bila air ni, ais yang tebal-tebal tu yang kat permukaan bumi dah cair, dan dia akan menjadi air, menyebabkan paras air laut meningkat. Sebabnya ais tadi tu dah bertukar menjadi air. Okey, bila menjadi air, dia pergi dekat kawasan laut, dan laut tu, paras air laut tu semakin meningkat. Faham? Okey. Pengglasiran. Okey, apa tu pengglasiran? Awak boleh tengok dalam glosari. Okey, glosari dalam buku teks muka surat 60 tu, pengglasiran, okey, bermaksud bongkah air batu yang besar bergerak perlahan-lahan dan mencair ke permukaan bumi. Permukaan bumi, kat dalam bumi lah, air kan diserap masuk dalam bumi dan terbentuklah laut-laut, okey, yang airnya yang semakin meningkat. Okey, kita boleh tengok dalam bentuk ais lah. Kalau awak keluarkan ais dalam peti kan, okey, bila dia duduk dalam peti, dia sejuk, jadi dia masih lagi dalam bentuk pepejal kan, keras lagi kan. Tapi apabila awak keluarkan daripada peti sejuk, suhu yang berbeza, suhu yang lebih panas, okey, kita gerakkan air batu tu dalam piring ke dalam gelas ke, berlaku penggerakan secara perlahan-lahan tu menyebabkan ais tu menjadi cair, dan ais yang cair tu menjadi air. Faham?
Okey, seperti yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Ini contoh permukaan bumi yang dilitupi oleh ais yang sangat tebal. Okey, sekiranya berlaku peningkatan suhu bumi, matahari telah memanaskan permukaan bumi. Okey, apabila matahari ni telah memanaskan permukaan bumi, yang ni ada ais ni, matahari panas. Okey, dia telah memanaskan permukaan bumi. Jadi ais tu mencair. Bila ais tu cair menjadi air dan meningkatkan paras air laut, jadi macam ni lah rupa bumi yang dilitupi oleh air pula kan. Jadi maknanya paras air laut ni lah ni warna biru ni. Kalau bumi, yang biru tu laut, permukaan laut, dan yang hijau tu adalah daratan. Okey, ni adalah contoh bagaimana sekiranya air laut tu meningkat. Okey, kita ada kawasan dataran ataupun tanah ni cuma bilangan kecil saja, dan yang selebihnya adalah laut. Okey, yang biru ni adalah laut. Okey, yang ni adalah daratan. Okey, yang masih lagi tidak ditenggelami air lah, kan, tak ditenggelami air, masih lagi daratan yang tinggi di mana tempat manusia boleh menetap. Okay, baiklah, beralih pula kepada buku sejarah muka surat 61. Okey, muka surat sebelah. Okey, kita tengok. Okey, dia cerita dekat sini dalam sejarah dunia lah, orang kata apa, seumur hidup dunia ni wujud, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. Okey, 5 kali. Tapi kita belajar hari ini ialah zaman air batu yang akhir sekali, yang kelima. Okey, berlaku pada kala Kuartene. Okey, pada kala Kuartene. Apa tu kala Kuartene pula cikgu? Okey, boleh tengok dalam glosari muka surat 60 balik. Okey, kala Kuartene ada kat bawah ni, iaitu zaman yang bermula 2.5 juta tahun yang lalu. Awak bayangkan kalau awak kata cikgu 2019 2 tahun yang lalu. Okey, 2011 10 tahun yang lalu. So bayangkanlah 2.5 juta tahun yang lalu. Tak terkira kan? Okey. Itu adalah maksud kala Kuartene. Maksudnya zaman tu yang bermula. Okey, bermula 2.5 juta tahun yang lalu Okey. Cikgu sambung lagi. Okey, zaman air batu akhir ni berlaku pada kala Kuartene. Maknanya berlaku pada 2.5 juta tahun yang lalu, dan dibahagikan kepada 2 epok, iaitu Pleistocene dan Holocene. Epok pula. Okey, epok. Boleh tengok dalam glosarinya, dia dah sediakan dah glosari. Kan, apabila ada perkataan yang kita tak pernah dengar, yang kita susah nak faham, dia dah disediakan glosari untuk memberi penerangan kepada kita secara lebih jelas apa tu maksud perkataan yang digunakan. Okey, epok kat bawah ni. Okey, subunit masa dari 70 juta tahun dahulu hingga kini. Yang tadi kalau kala Kuartene tu dia bermula, zaman di mana bermulanya zaman tu pada 2.5 juta tahun yang lalu. Tapi kalau epok ni pula subunit masa, okey, daripada 70 juta tahun yang lalu, kalau kita kirakan daripada sekarang 2021, tolaklah nak tolak macam mana. 2021 pun kita baru dikira sebagai tahun kan. Kalau sebelum-sebelum ni kita ni, dunia ni tak mengira tahun lagi. Lama dah kan usia bumi kita rupanya. Okey, 70 juta tahun yang lalu tu subunit masa daripada 70 juta tahun yang lalu sehingga kini. Okey, baiklah. Dia berlaku kepada 2 epok, iaitu Pleistocene dan Holocene. Okey, yang penting ialah awak faham je apa tu 2 epok Pleistocene dengan Holocene, itu saja. Jadi awak tak perlu pun hafal berapa juta tahun yang tak ingat lah kan. Sebab sejarah ni lebih kepada kita kena faham apakah kandungan isi dia. Okey, apakah yang nak diceritakan, orang kata sebagai pengalaman dan juga sebagai ilmu pengetahuan kita. Okey, boleh? Okey, kalau kita tengok di sini murid-murid, 2 epok zaman air batu akhir. Zaman air batu akhir iaitu yang kelima kan. Sebab bumi kita, sejarah dunia mencatatkan 5 kali berlaku zaman air batu. Dan yang kita belajar dalam buku teks kita hari ini ialah yang kelima, yang terakhir. Okey,
epok pertama iaitu epok Pleistocene. Okey, epok Pleistocene dia macam lebih kepada fasa lah. Maknanya apa yang berlaku kan pada epok Pleistocene ni? Yang pertama, suhu bumi rendah. Okey, suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi dengan air batu. Okey, maknanya dekat sini sejuk sangat. Bumi kita waktu tu pada epok Pleistocene tu, subunit masa mungkin dalam 70 juta tahun yang lalu sehingga kini, okey, ada di pertengahan tu. Okey, berlakunya epok Pleistocene di mana suhu bumi ni sangat sejuk. Okey, suhu bumi rendah dan bumi dilitupi oleh ais ataupun air batu. Manusia pada waktu itu macam mana pula? Manusia macam waktu tu nak teruskan hidup. Okey, kalau tengok dalam ni, okay, dia terangkan kepada kita manusia mula mengetahui cara membuat api. Yelah kan, sejuk sangat. Macam mana nak hangatkan badan? Macam mana nak bagi badan ni terasa panas sebab terlalu sejuk? Dengan cara membuat sesuatu yang panas. Okey, apa tu? Okay, contohnya api lah kan. So, manusia waktu ni dia dah belajar dah mana ada mancis macam kita sekarang kan. Jadi, macam mana dia nak memanaskan badan? Macam mana dia nak orang kata menstabilkan suhu badan ni. Dah cuaca dah lah sejuk kan. Macam mana pula kita nak panaskan badan? Jadi dia dah mula mengetahui cara membuat api. Macam mana cara membuat api? Dengan kayu tu kan. Dengan kayu tu gesek-gesek kayu, dua kayu tu boleh menghasilkan haba kan, haba dan juga api. Mungkinlah waktu tu kan dia belajar macam mana dia fikir cara. Dah sejuk sangat, dia tak tahan sangat ni macam mana. Jadi dia pun dengan menggunakan kreativiti, okey, dan juga orang kata pemikiran yang inovatif macam mana nak membuat api dan juga orang kata boleh buat badan kita ni tak adalah sejuk sangat kan. Jadi manusia pada waktu itu mengetahui cara membuat api dan juga tanah dataran menjadi lebih luas. Sebabnya ais tu penuh kan. Maknanya air laut pun menjadi ais, terlalu sejuk. Air laut tu pun boleh pijak kat atas, kat permukaan air laut tu sebab dia dah beku. Dia sejuk. Jadi kawasan air laut tu pun dah jadi dataran juga. Jadi dataran. Dah jadi darat juga kan. Boleh berjalan juga atas ais tu. Jadi manusia ni dia hidup pada zaman air batu ni memang sangat mencabar lah kan. Kalau kita sekarang kan macam mana lah. Okey, baiklah. Sekarang epok yang seterusnya, epok Holocene. Okey, epok yang kedua di mana suhu bumi mula meningkat. Matahari. Suhu bumi mula meningkat. Jadi air batu tadi, air batu yang kat sini ni dah mencair. Dah mula mencair dan menyebabkan paras air laut meningkat. Okey, jadi dekat sini bila paras air laut meningkat, kita dah boleh bayangkan kan, kalau tadi manusia pada zaman yang epok Pleistocene ni, dia membuat api kan. Jadi dataran tu banyak. Okey, dataran tu banyak sebabnya banyak kawasan ada ais kan. Air pun menjadi darat juga sebab dilitupi oleh ais. Okey, tapi apabila berlaku epok Holocene di mana suhu bumi ni dah mula meningkat, okey, dah mula panas, ais sudah mencair menjadi laut. Jadi manusia akan mencari tempat yang lebih selamat untuk didiami. Okey, akan mencari kawasan darat lah untuk duduk macam cikgu tunjuk tadi kan. Cikgu tunjuk tadi. Okey, ni kawasan ni dah penuh dengan air. Okey, dah jadi laut. Jadi dia akan mencari kawasan-kawasan macam ni untuk hidup. Jadi kita dah boleh bayangkan lah macam mana pula zaman epok Holocene ni, macam mana pula manusia pada zaman itu sebab suhu bumi dah mula panas. Okey, jadi mereka lebih kepada aktiviti memburu kan dalam hutan. Okey, lebih kepada benda-benda aktiviti yang baru. Berbeza dengan epok Pleistocene yang pada waktu sejuk tu kan. Okey. Tugasan awak. Kita dah belajar. Cikgu harap awak faham lah. Harap awak faham. Okey. Tugasan awak simple saja supaya sebagai satu pengukuhan untuk awak mengingati apakah yang telah kita pelajari hari ini. Hasilkan nota dalam buku nota sejarah untuk dua epok ni. Dua epok zaman air batu akhir. Buat cantik-cantik. Apalah macam ni.
Ada gambar ais ke, dengan gambar awan ke, matahari ke kan. Okey, buat 2 epok zaman air batu akhir. Salin nota ni, salin je. Lepas tu baca balik untuk menguatkan daya ingatan awak. Okey, boleh? Okeylah, rasanya itu sahaja untuk kelas sejarah pada hari ini. Kita akan sambung lagi untuk tajuk zaman air batu ni pada minggu hadapan. Jadi stay at home, stay safe, jaga diri, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.